Nabi 40 tahun Nabi jadi Nabi. Itu syarat. Orang yang umur 40 tu sepatutnya dah mula dah menghayut, mula memfokuskan dirinya kepada arah lebih baik. Itu pedoman. Jangan ambil masalah dia pedoman. Life begin at apa? At 40. Itu masalah yang falsafah kan. Hidup bermula umur 40 tahun. Kita tak tahu jangan ambil itu falsafah tu silap kan tidak. Kita 40 tu nak mula nak dia tu, nak landing dia tu. Kan? Nak landing lah. Yang kedua tuan, dia punya hilang keberkatan dari segi rezeki. Ya, rezeki dapat pun tak berkat, dapat habis. Keberkatan. Barakah ni tuan. Hanya Allah saja yang memberi barakah. Kita kadang-kadang kalau kita fikir secara kita mungkin kita dapat besar. Kenapa aku ni dapat duit? Hilang dapat duit habis. Mungkin barakah. Ya, mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan. Proses mencari rezeki. Di samping rezeki kita ada perkara yang dosa yang berkaitan dengan barakah yang tidak ada. Inilah. Dan yang ketiga tu kan dia sebut hilang dikatakan keberkatan itu pada ilmu. Ilmu ada sikit sebanyak pun kita hilang itu. Bukan tak ajar dulu dia berada masa-masa dekat masa dengan dalam didikan ayahnya dengan ustaz-ustaz kat kampung dulu. Bukan tak diajar. Yang ayah hantar pergi. Ya, sekolah hantar pergi rumah guru, hantar pergi rumah ustaz, hantar pergi rumah jiran-jiran mengaji Al-Quran, ya, mengajar main sikit sebanyak. Ilmu yang sikit sebanyak dia hilang dengan sebab perlakuan dosa ni, maka tidak ada barakah pada ilmu tersebut. Hilang. Ya. Hilang ketika tak terpakai ilmu. Ilmu ada tapi tak terpakai. Ada terpakai dia jadi nanti jadi nanti. Auzubillah ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan ini ya. Dan kita jadi berkat dari ilmu insya-Allah. Yang ketiga teman ya, daripada akibat dosa di dunia ini tertutup daripada ilmu dan kebenaran. Dia tak nampak ilmu dan kebenaran. Ini orang yang banyak dosa ini dia mendengar ceramah macam mana tuan, kita ceramah macam mana. Dia tak nampak kebenaran, dia tak nampak. Ini nampak Allah Taala. Ya. Betul kita nak berceramah pada lagi dada dekat pusat serti. Berceramah kepada orang-orang di penjara, ustaz-ustaz kita yang berpengalaman tentang masya-Allah. Ya. Saya sendiri terlibat dalam pemulihan arkam sebagai contoh. Pemulihan arkam di Sibu Sarawak pergi bersama-sama dengan PTA ya. Seorang tenaga penceramah untuk nak saiko balik orang arkam yang dulu dengan terbatas nak balik semula pada kebenaran payah. Daripada 30 orang yang dalam grup saya itu, hanya 2 orang saya nampak indikator yang menunjukkan dia ada kesalahan. Yang lain tak mau. Itu yang tumbuh balik dalam bagi-bagi nama tu. Ada nama Rufaqah banyak. Ada nama Al-Mansur, kemudian nama Tahfiz Al-Quran. Balik semula. Saya ingat ya. Isteri yang minta maaf kita sebut semua orang kakak badan tu kan. Dia yakin bahawa Buyan dekat penting tu. Masya-Allah. Ini orang yang dia tertutup dan dia tak mau dengar kebenaran. Ayat. Ustaz kita yang ada pengalaman berceramah kat penjara, Ustaz Senti tu bukan tak pergi ceramah, Ustaz Senti Ustaz kita dah masuk dengan macam ada. Tapi geng-geng kita tak balik semula. Cukup saja tempoh pemulihan 6 bulan ke setahun balik semula. Masuk geng-geng dia balik. Angkat balik masuk pula Ustaz Senti. Apa yang Ustaz Senti sampai dah 3 kali dah pulang balik ke Senti. Itulah. Ini apa kerana hati yang payah menerima kebenaran. Dan ada satu pusat pemulihan yang menggunakan pendekatan cara Islam. Kata silap saya di Kuala Nerang, kata nama ibu saya itu Al-Inabah. Jadi dia ambil 6 bulan. Alhamdulillah kan? Dengan pendekatan zikrullah, nak membalikan balik orang ni kena asap hati dia dengan zikir Allah. Baca Quran. Qiyamul Lail tiap malam daripada mula dia daftar masuk ke situ. Ditukar dulu pakaian tu dengan pakaian macam budak pondok. Ada juga benda tu. Saya harap kalau mereka berkenaan dapat buat macam tu semua, insya-Allah dia pesan. Mula-mula tu kan dia bentuk yang nagih-nagih ni yang dibawa ke pusat itu. Dia bentuk rupa tu macam budak pondok dulu. Pakai selupan, pakai jubah. Apa macam tu dulu. Dia tengok diri dia ni, dia rasa malu sikit. Ya.
Malam-malam pukul 3 pagi bangun buat dia mulai tiap-tiap hari daripada mula didaftarkan sampai dia terakhir. Bangun pukul 3 pagi dimandikan dengan mandi taubat. Dia ada mandi itu kan simbolik dia. Ya, mandi itu adalah zikir wirid yang dibacakan. Lepas mandi semua orang duduk dalam situasi macam ni, tak ada buat qiyamul lail. Memang dia buat qiyamul lail tiap malam selama 6 bulan terek. Ya. Dan di celah-celah itu tadi siang hari ada zikir dan sebagainya. Maka ini semua adalah di antara yang dibuat dan ada insya-Allah kesannya di sini. Nak mengasah orang yang bersih untuk mencapai mencari kebenaran, kita nak menerima kebenaran. Ayo. Ini pula buat dosa ini. Kita berhenti sekejap penjelasan. Kata kita sambung lah. Yang lain tu saya nak urai je lah. Saya sebut itu je lah. Kena berhabis juga tunjuk ni, kita ambil